Soalan saya ringkas. Mengapa allowance sara hidup? Tak payah baca soalan. Soalan nombor 8. Mengapa allowance sara hidup? Ni peserta Pekra tunggu dengar ni. Tak payah. Mengapa allowance peserta Pekra dipotong? Soalan nombor 8. Ikutlah peraturan mesyuarat. Orang lama pun tak ikut mana boleh. Sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Soalannya pendek, jawapannya panjang. Tuan Yang Di-Pertua, pembiayaan sara hidup adalah merupakan pinjaman kepada peserta-peserta Felkra bertujuan membantu perbelanjaan bulanan apabila projek mereka tidak mempunyai hasil semasa program tanam semula. Pembiayaan sara hidup yang diterima oleh peserta-peserta ini diperolehi dari dua sumber utama, iaitu sumber tabungan peserta yang diperolehi daripada tabung tanam semula TTS, bantuan tanam semula RISDA BTSR dan bantuan MPOB. Dan yang kedua adalah sumber pinjaman daripada Felkra, di mana Felkra menggunakan sumber dalamannya sendiri, iaitu pada kadar RM70 seekar sebulan selama 4 tahun bagi tanaman sawit dan 6 tahun bagi tanaman getah dalam bentuk pinjaman yang perlu dibayar balik oleh peserta. Bermula bulan Ogos 2018, Felkra telah mengambil langkah menangguhkan sementara pinjaman sara hidup kepada peserta-peserta disebabkan oleh kedudukan semasa keuangan syarikat yang lemah. Ini adalah ekoran kejatuhan harga komoditi dan cabaran isu legasi yang diwarisi daripada pengurusan terdahulu. Penangguhan secara sementara ini hanyalah bagi pinjaman yang menggunakan sumber dalaman Felkra sahaja, manakala bayaran sara hidup yang menggunakan tabungan peserta seperti bantuan tanam semula RISDA dibayar terus kepada peserta-peserta. Memandangkan Felkra kini berhadapan dengan keadaan keuangan yang sangat serius, maka Felkra sentiasa berusaha keras untuk mendapatkan pinjaman daripada kerajaan atau institusi-institusi kewangan bagi membiayai pinjaman sara hidup. Felkra yakin perkara ini akan dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Lembaga pengarah dan pengurusan baru Felkra yang dilantik dalam bulan Oktober 2018 telah menggariskan 6 arah tuju strategik yang perlu dihayati dan difahami sepenuhnya oleh semua lapisan warga Felkra, iaitu pertama, meletakkan aras baharu entiti syarikat sebagai sebuah social enterprise berteraskan perladangan. Yang kedua, memperkukuh operasi ladang dan kilang. Yang ketiga, menyemarakkan semangat kerja staf menerusi penerapan nilai-nilai high performance, integriti, disiplin dan tadbir urus berkesan. Yang keempat, memperkasakan kepercayaan peserta dan masyarakat umum. Yang kelima, menambah baik sistem pengurusan, standard operating procedures dengan izin, manual dan otomasi pejabat. Dan yang keenam, mengembleng pasukan kerja baru, berpaksikan pengurusan kanan dan pengurusan operasi. Dengan usaha pelaksanaan ini, kami yakin ianya akan dapat mengembalikan Felkra Berhad kepada tujuan asalnya demi manfaat dan kesejahteraan peserta-peserta Felkra. Sekian, terima kasih. Sekarang saya menjemput Pasir Salak untuk kemukakan soalan tambahan. Datuk Yang Pertua, legasi kerajaan dahulu itu tak betul. Kita dahulu, masa kita jaga Felkra, untung berbilion-bilion. Ya, masa saya pengurusi Felkra, 3 bilion untung. You check the record. Dan kita bagi sara hidup ni, tetap 1,000 setiap bulan kita bagi. Kenapa sekarang menjadi masalah? Tertangguh hutang kepada koperasi, nak swastakan kerja persawahan kepada syarikat swasta. Kenapa? You ada duit, kerajaan ada duit nak banner Aero Angkasa Hub di Kedah, nak buka apa nama itu Pasir Salak, airport baru di Kedah. Kenapa Salak. Ini yang need based people? Pasir Salak, masa sudah tamat. Apa soalan dia? Saya tahu masa ini soalan ini. Saya minta Datuk. Sekarang sesi soal untuk kemukakan soalan. Masa Felkra 96% peserta dia berumur 65 tahun ke atas. Kesihanlah. Ya, apakah soalan dia? Soalan dia, kenapa boleh buat yang lain-lain berbilion-bilion? Kenapa peserta Felkra yang miskin ini, orang kampung ini tidak dibantu? Orang tua-tua. Okey, faham. Siap. Menteri, sila jawab. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Seperti mana Yang Berhormat Pasir Salak, kami juga amat memahami keperluan peserta-peserta dan sebab itulah
saya sebut tadi bahawa Felkra sedang melakukan yang terbaik untuk memastikan bayaran ini dapat dibuat seberapa segera kepada peserta-peserta. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jempol. Soalan tambahan. Ulangan. Soalan tambahan. Yang Amat Berhormat Jelun, Kedah. Terima kasih untuk Speaker. Saya ingin tanya soalan tambahan. Kalau saya mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri tadi, walaupun Felkra suatu ketika dulu mempunyai wang tunai yang besar ya, dalam akaunnya, tetapi entah kenapa tiba-tiba wang tunai itu hilang, lesap dan sekarang menjadi berhutang pula lagi. Dan setahu saya juga ada projek di Jalan Semarak itu yang masih tertunggak 500 juta ringgit. Adakah ini benar dan menjadi penyebab kenapa Felkra tidak mampu untuk membayar bantuan sara hidup ketika ini? Terima kasih. Sila Yang Terima Berhormat kasih Yang Berhormat Jurlun. Ya, bila kita bercakap tentang projek di Semarak, itu sebenarnya bukan dalam bidang asal atau matlamat asal tujuan Felkra, ya, nak buat bangunan menara dan sebagainya, dan itulah antara menjadi salah satu punca kekangan keuangan kerana ianya perlu dialihkan kepada projek tersebut. Itu hakikat, ya. Itu hakikat kerana keuangan yang ada. Itu bukan zaman saya pengurusi Felkra, okey? Pasal salah. Peribahasa Melayu kata siapa makan cili dia baru rasa pedas. Menteri pun tak rujuk kepada Pasir Salak. Sila Menteri. Mak Basir Salak. Saya tak sebut pun Basir Salak. Saya kata apa yang berlaku. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah antara seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Jurlun. Apabila dilaburkan dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan asas penubuhan Felkra itu sendiri. Dan inilah yang memberi kekangan kepada Felkra. Dan pihak pengurusan baru juga telah membuat audit dalaman, audit forensik dan telah melaporkan beberapa kes kepada SPRM berkaitan dengan isu Felkra. So kita tunggu dan lihat insya-Allah. Sekian, terima kasih.